Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru berjaya mengharumkan nama negara apabila memenangi pingat emas anugerah pilihan penganjur bagi pertandingan reka cipta dan inovasi antarabangsa yang ke-6. Anugerah itu dimenangi melalui ciptaan aplikasi Top Assistant Table of Periods, a blended learning tool. 650 peserta dari 70 negara mengambil bahagian dalam pertandingan ini, termasuk Australia, Argentina, China, Amerika Syarikat, United Kingdom dan Brunei. Diadakan setiap tahun, edisi kali ini bermula 15 Januari sehingga Ogos baru-baru ini. Antara tujuan penganjuran pertandingan ini adalah untuk mengumpulkan mereka-mereka dari Kanada dan seluruh dunia untuk menyertai pertandingan inovasi di peringkat antarabangsa. Selain itu, pertandingan ini juga dapat membantu mereka-mereka untuk mempromosikan idea mereka dan mewujudkan hubungan antara persatuan-persatuan mereka, universiti dan syarikat inovasi dari pelbagai negara. Dalam pertandingan ini, Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru mempertaruhkan aplikasi yang meningkatkan pemahaman dan minat pelajar dalam ilmu perakaunan. Aplikasi ini memudahkan pelajar menentukan maklumat asas sebelum dimasukkan ke dalam sistem perakaunan berkomputer User Business System. Maklumat asas yang perlu ditentukan adalah starting period, closing period dan closing date. So, hasil perbincangan ini, kita dapat hasilkan satu aplikasi yang lengkap, memudahkan pelajar, berpusatkan pelajar dan kita boleh mengajar pelajar secara demonstrasi dan juga kita boleh ajar pelajar secara kendiri. Maksudnya pelajar boleh buat sendiri. Dan kita bantu untuk penggunaan Top Assistant ini adalah dengan penggunaan video. Mula dilaksanakan November tahun lalu, Top Assistant turut digunakan oleh pensyarah-pensyarah dari kolej lain bagi program perakaunan. TOPS juga merupakan satu-satunya EBBM untuk membantu pelajar perakaunan dalam mengendalikan perisian perakaunan User System yang merupakan perisian perakaunan yang agak meluas penggunaannya di Johor Bahru dan juga di Singapura. Perisian kami juga mudah, jimat dan mesra pengguna. Projek ini diharap dapat memenuhi kehendak pembelajaran abad ke-21 dan revolusi industri 4.0 yang mahu melahirkan pelajar yang boleh melakukan pembelajaran kendiri dengan pemantauan yang minima dari pensyarah mereka. Membina keyakinan dalam diri kanak-kanak adalah penting ketika usia muda antara 4 hingga 6 tahun. Atas prinsip itu, Tadika Perintis Kecil di Kepala Batas Pulau Pinang menyediakan pelbagai aktiviti menarik bertujuan memberi pengalaman bermakna sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan. Dengan bantuan tenaga pengajar seramai 20 orang, pelbagai aktiviti dirangka tadika ini dengan melibatkan 100 kanak-kanak bagi meraihkan Bulan Kebangsaan tahun ini. Antara aktivitinya menghasilkan pelitup muka berasaskan jalur gemilang, menghasilkan bunga kebangsaan dan menghias tadika dengan pelbagai seni kraft tangan. Sama seperti tahun lalu, tiada aktiviti atau program luar kelas. Contoh perarakan peringkat negeri Pulau Pinang ataupun tiada perarakan mengibarkan jalur gemilang di sekitar kawasan perumahan. Tapi pihak Tadika memperbagaikan usaha secara kreatif untuk menyemarakkan semangat kemerdekaan. Hajar juga berharap aktiviti menarik dan kreatif ini dapat menyemai semangat kecintaan kepada negara yang mendalam kepada kanak-kanak ini agar ia terus bercambah membentuk benih-benih perpaduan yang mampu memupuk kemakmuran dan kesejahteraan negara. Seruan cinta yang bumi abadi sejati di sini tersemai cinta-cinta bercambah menjadi warisan. Ini pula sambutan Ambang Merdeka baru-baru ini yang dilakukan dengan pelbagai cara ketika kehidupan kita disulami norma baru. Bagi sekolah dan institusi pendidikan, cara paling selamat adalah menerusi siaran maya. Sekolah Kebangsaan Sungai Besi antara yang tidak ketinggalan mengadakan majlis sambutan Ambang Merdeka.
Dianjurkan oleh Kelab Rukun Negara Sekolah, ia adalah gabungan pelbagai segmen yang dirancang khusus secara dalam talian untuk memupuk elemen nilai patriotisme yang tinggi dalam kalangan keluarga Malaysia ke arah mencapai matlamat perubahan tingkah laku yang positif. Menariknya, penstriman langsung sambutan Ambang Merdeka ini mendapat sambutan memberangsangkan lebih 4,000 tontonan di Facebook. Pandemik COVID-19 bukan alasan dan halangan untuk memupuk rasa cinta dan sayangkan negara serta prihatin terhadap negara sesuai dengan tema Hari Kebangsaan 2021 iaitu Malaysia Prihatin. Program dirasmikan oleh Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM, Zainal Abbas ini syarat dengan pelbagai atur cara yang mendapat penglibatan penuh pelajar dan guru, antaranya persembahan dan gimik, perkongsian ilmu serta kuis. Lebih membangkitkan semangat pelajar, hadiah-hadiah menarik yang ditawarkan untuk menyokong proses PDPR. Turut serta penglibatan pelajar-pelajar dari SJKC Kuang Hon Sungai Besi. Majlis juga menampilkan artis jemputan Lia Aziz yang popular dengan lagu Kucak Kaca. Jika anda adalah kes positif dan kontak rapat yang duduk serumah dengan kes positif COVID-19, terus amalkan perkara berikut. Kemaskini status kesihatan anda setiap hari di MySejahtera. Bagi kes positif COVID-19, status anda akan berubah kepada warna merah. Untuk kontak rapat COVID-19, status anda akan berubah kepada warna jingga. Sekiranya bergejala, kontak rapat perlu menjalani saringan COVID-19. Jika positif, status anda di MySejahtera akan berubah kepada warna merah. Setelah anda disahkan negatif COVID-19 ataupun tidak lagi sebagai kontak rapat, status anda akan berubah kepada warna biru. Demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan, anda perlu sentiasa kekal duduk di rumah selama 10 hari dan sentiasa menjaga jarak fizikal antara satu sama lain sekurang-kurangnya pada jarak 1 meter. Selain dimakan segar, sisa kulit buah-buahan sebenarnya mampu menjana pendapatan. Sebagai contoh, pelbagai inovasi dilakukan terutamanya dalam bidang kecantikan. Namun tidak ramai yang tampil memperkenalkan produk berasaskan sisa kulit buah bagi menghasilkan barangan seperti beg. Kelainan yang dilakukan seorang penuntut institusi pengajian tinggi tempatan ini wajar dipuji kerana hasil seninya mampu mendapat pengiktirafan antarabangsa. Menling Eng Aniatul Fitria Ismail Eng Abdullah, 24 tahun dari Universiti Sains Malaysia USM menghasilkan beg mini yang digunakan sebagai pembungkus set produk penjagaan kulit wajah yang diperbuat daripada sisa kulit limau. Produk material BioLeather hasil ciptaannya itu bukan sahaja bersifat lebih mesra alam, malah mampu menjadi bahan pembungkusan pelbagai produk menggantikan plastik. Lebih mengagumkan, inovasi penuntut jurusan reka bentuk produk ini masih di peringkat kajian awal tetapi sudah mengharumkan nama negara apabila dinobatkan tempat kedua dalam pertandingan reka bentuk antarabangsa James Dyson Award 2021 baru-baru ini. Citra BioLeather packaging is the main target for those who are environmentally conscious, interested in eco-friendly and sustainable themed products. CBL will take months to decompose. In a home compostable environment, it can degrade back into soil within months. There's value in waste, and we should be looking towards waste products rather than virgin materials if we could. Tambahnya, selain membantu mengurangkan penjanaan sampah, material BioLeather itu juga membabitkan kos lebih rendah. Ilham mencipta material lestari berkenaan tercetus tahun lalu apabila melihat lambakan sampah kulit buah-buahan yang dibuang. Justru dia berharap inovasi itu dapat dikembangkan dan dimanfaatkan di peringkat profesional sekaligus membuka jalan kepada penghasilan material mesra alam. Tambahan pula, Malaysia adalah antara pengeksport buah dan sayur terbesar secara tidak langsung menyumbang kepada penghasilan sampah yang boleh dijadikan sumber produk semula jadi.
Seorang kanak-kanak berusia 11 tahun menjadi pembantu pengendali balon udara panas di Canberra, Australia. Hamish Davis mula menunjukkan minat dalam lapangan itu sejak dia dibawa oleh ibu bapanya ke festival berkenaan beberapa tahun lalu. When I was 2, my parents took me to the Canberra Balloon Festival and I fell in love with them from there. I think this is a really lovely hobby for him to have, and if he makes it into a career, that's fantastic. Meskipun tidak menerima apa-apa bayaran atas pekerjaannya itu, Davis menganggap ia sebagai pengalaman berharga. Dia juga berharap dapat memperoleh lesen juruterbang balon udara panas apabila mencecah usia 18 tahun. Hasrat seluruh rakyat Malaysia untuk melihat pingat emas kekal jadi milik atlet lontar peluru kebangsaan Muhammad Ziyad Zulkifli di Sukan Paralimpik Tokyo 2020 tidak kesampaian. Ekoran juri rayuan para olahraga dunia WPA menolak rayuan yang dilakukan kontingen negara bersama 2 kontingen lain. Bagaimanapun, Majlis Paralimpik Malaysia MPM dan Persatuan Olahraga Para Malaysia akan membuat bantahan rasmi kepada Majlis Paralimpik Antarabangsa IPC dan WPA untuk mempertimbangkan semula rayuan agar penyertaan dan catatan yang dibuat di Tokyo diiktiraf sebagai penyertaan dan catatan rasmi kejohanan itu. Menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan oleh WPA di laman rasmi Badan Induk Antarabangsa itu siang tadi, rayuan 3 atlet dari Australia, Ecuador dan Malaysia yang beraksi dalam acara final lontar peluru F20 telah ditolak oleh juri rayuan WPA. Keputusan dibuat berdasarkan peraturan 5.5 WPA di mana kegagalan melapor diri ke bilik panggilan atau call room pada waktu yang ditetapkan seperti yang diterbitkan dalam jadual bilik panggilan mengakibatkan penyertaan atlet sebagai did not start DNS. Bersesuaian dengan peraturan ini, atlet dibenarkan untuk bertanding di bawah under protest sementara pengadil mempertimbangkan semula bukti atlet lambat ke bilik panggilan. Bagaimanapun, setelah mempertimbangkan bukti tersebut, pengadil memutuskan bahawa tiada alasan yang tepat untuk atlet gagal melapor ke bilik panggilan pada waktunya. Walaupun atlet telah mengemukakan rayuan, juri rayuan membenarkan keputusan pengadil dan mengesahkan keputusan atlet sebagai DNS. Sementara itu, Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri T. Lian Ke, turut berkongsi kronologi kejadian yang mengakibatkan ketiga-tiga atlet dari Malaysia, Ecuador dan Australia dianggap sebagai did not start DNS. Ia disebabkan kelewatan yang didakwa berlaku apabila ketiga-tiga atlet masih berada di trek latihan dan hanya bergerak ke pusat panggilan jam 5.55 petang waktu Tokyo. Akibat hujan, selain keadaan kawasan itu yang agak padat dengan atlet-atlet acara lain, ketiga-tiga atlet tersebut dihalang untuk memasuki pusat panggilan dan ketika itulah mereka didakwa telah lewat melapor diri. Terdapat bantahan lisan oleh pegawai Ukraine, namun selepas rayuan dibuat, ketiga-tiga atlet dibenar menyertai pertandingan secara bersyarat atau under protest seperti peraturan pertandingan. Bagaimanapun, semasa pertandingan berlangsung, pegawai Malaysia telah menerima pesanan ringkas terdapat bantahan rasmi terhadap penyertaan Ziyad, atlet Ecuador serta Australia dan pengadil pertandingan mengklasifikasikan penyertaan mereka adalah bersyarat. Pulau Pinang gah ungguli permainan Mobile Legends MLBB pada saingan penutup tirai Liga E-Sukan Malaysia MEL 21 semalam. Perlawanan akhir menerusi format Best of 5 menentang Terengganu itu berakhir dengan kemenangan 3-0 memihak Pulau Pinang yang diwakili pasukan Saidukan. Gah menguasai upper bracket untuk ke peringkat Grand Final. Memang Pulau Pinang yang diwakili Saidukan menjadi pilihan menentang pasukan Nike dari Terengganu. Perlawanan pertama hanya 13 minit diperlukan Pulau Pinang untuk mengatasi Terengganu menerusi keputusan 18 kills berbalas 13. Paling sengit perlawanan kedua yang menyaksikan mereka bertarung agak lama, memakan masa hampir 25 minit sebelum penguasaan sekali lagi memihak Pulau Pinang. Bagai sudah membaca strategi lawan, persembahan mereka terus memukau pada perlawanan ketiga.
Permainan kompak yang disajikan menyaksikan Pulau Pinang gah melakar 24 kills berbalas 7, menamatkan perlawanan dalam tempoh 13 minit, sekaligus melengkapkan kemenangan 3-0 untuk bergelar juara sulung MEL 21 bagi permainan Mobile Legends. Selaku juara, Saidukan turut membawa pulang hadiah utama berjumlah RM20,000. Pelbagai program diadakan sempena sambutan Hari Kebangsaan bagi menzahirkan rasa cinta pada negara. Antaranya program anjuran Pusat Sukan bahagian Hal Ehwal Pelajar dengan kerjasama Persatuan Sukan dan Kebajikan Kaki Tangan serta Jawatankuasa Sukan Pelajar UiTM Shah Alam. Program Home Fit, Body Fit Merdeka edisi 2021 diadakan secara atas talian serentak dengan sambutan Hari UiTM. Ia dirasmikan oleh Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar, Profesor Dr. Muhammad Sazali Syahibi bagi memberi peluang kepada staf dan pelajar melibatkan diri dari lokasi masing-masing. Sementara itu, Persatuan Pemotoran Malaysia MAM dengan kerjasama Adrenaline Impact MSF dan Race Room buat julung kalinya menganjurkan perlumbaan maya MAM Merdeka. Selain bertujuan untuk menarik minat terhadap perlumbaan e-sukan, ia juga sejajar dengan matlamat Badan Indo FIA yang mahu mengembangkan perlumbaan e-sukan di rantau ini. Perlumbaan yang berlangsung dari 3 hingga 31 Ogos ini mempertandingkan 3 acara iaitu iRacing, Gran Turismo Sport dan Race Room. Apa yang menarik, ia mendapat sambutan daripada 436 peserta untuk acara perlumbaan dan juga Virtual Racer Clinic. Aksi perlawanan bola sepak dalam sungai di sebuah perkampungan di Cotswolds, England mengakhiri Buletin Didik malam ini. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan Assalamualaikum. Jumpa lagi. Didik TV KPM